Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syarah Fazira binti Ismail. Nombor Metri saya 10 DE 22F1052. Tajuk saya pada hari ini adalah trend peningkatan masalah kesihatan mental dalam kalangan kanak-kanak dan remaja di Malaysia. Saya akan membentangkan punca atau faktor isu yang berkaitan dengan masalah kesihatan mental di Malaysia. Peningkatan pada masalah kesihatan mental di Malaysia berpunca daripada tekanan untuk mendapatkan prestasi cemerlang dan perkara yang berkaitan dengan media sosial. Ianya juga berpunca daripada masalah yang dihadapi seperti masalah keluarga. Punca ini terjadi kerana ibu bapa tidak memainkan peranan yang penting. Sekurang-kurangnya, ibu bapa perlu mengambil tahu kondisi anak-anak mereka untuk mengelakkan masalah kesihatan mental seperti ini berlaku. Ibu bapa juga perlu memainkan peranan seperti menjadi sahabat ataupun kawan kepada anak-anak untuk meluahkan perasaan mereka yang sudah sekian lama terpendam. Selain itu, kekurangan jumlah pusat kesihatan yang berperanan dalam merawat gejala kesihatan mental pada peringkat awal boleh menyebabkan komplikasi kronik. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Latika Prakash Nenu dari kelas DEE 2B, nombor matrik 10 DEE 22 F1046. Seterusnya, saya akan menguraikan tentang impak-impak peningkatan masalah kesihatan mental dalam kalangan kanak-kanak dan remaja di Malaysia. Impak pertama yang dihadapi oleh remaja adalah penglibatan akademik. Jikalau mereka menghadapi stres, mereka hilang minat belajar dalam pelajaran. Akibat, ia akan mengurangkan penglibatan dalam perbualan dan juga akademik. Masalah ini wujud kerana mereka tidak memberikan perhatian dalam pelajaran. Kekurangan penglibatan juga berkesan untuk pengurangan kehadiran remaja atau pelajar ke kelas supaya minat pelajar dalam pelajaran semakin berkurang. Masalah kedua adalah penumpuan dan kemajuan remaja akan mengurang semasa remaja itu mengalami stres. Mereka akan mengambil masa yang lebih lama untuk memahami satu topik, satu situasi dan juga mengurangkan penyerapan sekeliling mereka. Sebagai contohnya, remaja yang memandu dalam stres, remaja itu tidak akan dapat fokus sekeliling dan dia akan berpunca untuk berlaku kemalangan jalan raya. Mereka juga tidak dapat mengambil bahagian secara aktif dalam sesi semasa kerana mereka tertekan kepada stres. Di samping itu, impak ketiga ialah emosi yang tidak stabil. Remaja yang menderita akibat stres tidak mampu menyelesaikan masalah walaupun ia hanyalah masalah yang kecil. Selain itu, penderita juga akan sering rasa cemas dan mudah risau tentang perkara-perkara kecil. Mereka yang menghadapi stres akan mudah berasa kecewa dan cepat naik darah dan mudah bermarah. Akhirnya, kesan yang akhir adalah ekstrim atau perlakuan berisiko yang bertinggi. Remaja penyalahgunakan darah, merokok, lumba haram, mencuri dan juga mencederakan diri apabila tertekan kepada stres. Ini berlaku kerana mereka menghilangkan kesedaran diri. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera semua. Nama saya Kishani Parmeswaran dan nombor pendaftaran saya ialah 10 DEE 22 F1056. Slide yang seterusnya tentang contoh-contoh trend peningkatan masalah kesihatan mental dalam kalangan kanak-kanak dan remaja di Malaysia. Sebab dalam slide ini ada 4 contoh. Contoh-contoh itu ialah media sosial, sekolah, keluarga dan rakan. Yang pertamanya, media sosial. Dalam media sosial, dapat masalah komen negatif. Contoh media sosial itu TikTok, YouTube, Instagram yang sebagainya. Yang seterusnya, dalam media sosial ada masalah scam. Contoh yang seterusnya ialah rakan. Ada yang rakan dipulaukan oleh rakan.
sebaya dan dipandang rendah. Dipandang rendah. Contoh yang ketiga ialah sekolah. Dalam sekolah, sebahagian pelajar menjadi mangsa buli. Yang seterusnya, terlampau tugasan diberikan pada masa yang sama. Contoh yang lainnya ialah keluarga. Dalam keluarga, ada pergaduhan antara ibu bapa. Yang seterusnya ialah tidak memberikan masa untuk anak-anak dan sibuk dengan pekerjaan. Sampai sini je daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nusyara Fazrah binti Ismail. Komentari saya 10 DE 22F1052. Hari ini saya akan temu orang awam yang ada berada di sebelah saya. Okey, boleh bagi tahu nama awak? Nama saya Amira Jati. Hari ini saya akan menanyakan kepada awak beberapa soalan mengenai isu yang ada pada masa kini. Soalan yang pertama adalah berikan pendapat anda tentang trend peningkatan masalah kesihatan mental pada golongan kanak-kanak dan remaja pada masa kini. Pada pendapat saya, trend masalah kesihatan mental semakin berluasa, terutamanya dalam golongan remaja dan kanak-kanak. Tidak sepatutnya perkara ini dianggap sebagai perkara yang remeh oleh pihak masyarakat. Sewajarnya mereka yang mengalami masalah kesihatan mental ini sewajarnya mengambil rawatan daripada doktor pakar. Soalan yang kedua adalah mengapakah mereka sering berfikir untuk mencederakan diri setelah apa yang terjadi dalam hidup mereka? Terdapat beberapa golongan yang menganggap bahawa mencederakan diri ini adalah salah satu cara untuk menenangkan diri mereka daripada masalah yang mereka hadapi. Hal ini sering terjadi kepada mereka yang tiada tempat untuk bercerita tentang masalah mereka. Soalan yang terakhir, jika salah seorang rakan anda mengalami masalah kesihatan mental, apakah tindakan sewajarnya anda lakukan supaya beliau dapat kembali ke kehidupan yang lain? Pada pendapat saya akan mengajak beliau untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang dapat menceriakan dirinya supaya dia tidak terlalu memikirkan tentang masalah yang dihadapi. Sekian pada saya untuk temu pada hari ini. Terima kasih. Nama saya Travis. Boleh saya tahukan nama kamu tu? Nama saya Surita Darasima. Boleh saya tanya soalan sikit? Ya, boleh. Okey. Berikan pendapat anda tentang trend peningkatan masalah kesihatan mental dalam golongan remaja dan kanak-kanak masa ini. Pada pendapat saya, masalah ini meningkat dalam masa ini. Tapi saya rasa hal ini berlaku kerana penggunaan media sosial yang banyak dan kita banyak berada dalam rumah sendiri, seorangan. So kita dapat mengelakkan hal ini dan Ya, saya bersetuju. Soalan kedua ialah pandemik COVID-19 yang melanda Malaysia dan seluruh dunia telah mengubah cara hidup serta menyebabkan remaja dan kanak-kanak masa ini mengalami masalah kesihatan mental. Adakah anda bersetuju dengan pertanyaan itu? ya, saya bersetuju. Pandemik ini telah menyebabkan kita berada berseorangan dan kita tak dapat bercakap dengan ibu bapa kita dengan masa yang lama dan kita sangat memfokuskan
media sosial dan ibu bapa kita pun berada dalam laptop mereka dengan membuat kerja di rumah. So hal ini telah menyebabkan banyak masalah kepada kanak-kanak dan remaja masa ini, dan mereka dapat banyak masalah mental sekarang. Okey, terima kasih untuk tolong saya. Terima kasih. Okay. Nama saya Yogi lagi Nandan Kumar. Nama bertiga saya 10 di 22F1041. First question, berikan pendapat anda tentang trend peningkatan masalah kesihatan mental dalam golongan remaja dan kanak-kanak pada masa kini. Okay, so kita tengok masa kini remaja I mean, teens nowadays, they all influenced a lot by foreign culture macam budaya barat. So dia orang ikut lifestyle orang barat, and then dia tak macam memberi banyak tumpuan kepada mental health. Sebab dulu saya tak pernah nampak ayah saya kata saya depressed ke apa, saya tak pernah nampak. Dia ada banyak kesusahan, kerja, kena jaga family, semua ada, tapi dia tak once pun kena cakap saya depressed lah, saya tak boleh macam tu tak. So kalau tengok dekat orang tua, tentu dia orang tak ada apa-apa mental health macam sekarang punya. Ada banyak nama apa-apa lah, depression lah, anxiety, kata lah. So saya rasa ini macam influence golongan barat lah. Second question, kesihatan mental merupakan salah satu aspek yang sering dipandang rendah dan sinis oleh masyarakat kita kerana menganggap kesihatan mental merupakan salah satu penyakit gila. Mengapa? Okay, ini sebab a few, bukan semua. I mean, mental health is a bit serious lah, because sekarang ada banyak orang yang tengah commit suicide sebab dia anggapkan diri sendiri, sebab diri sendiri macam tak ada orang nak tolong, tak ada apa-apa dah. So macam dia dah hilang semua dah. So yang tu memang tak baik lah. Tapi orang kini anggapkan ni tak serius tu memang tak baik lah, sebab dia orang anggapkan dia tu macam gila, sebab ada sedikit orang yang behave macam gila sebab dia kata dia depression, lepas tu dia buat benda-benda gila. Third question, sebagai ibu bapa, apakah yang anda akan lakukan jika anak anda mempunyai masalah mental? Masalah mental, saya bukan parent ke apa, tapi kalau saya ada anak dan dia ada mental issue, bolehlah dapatkan cadangan dari profesional, berbual dengan anak saya, tanya apa masalah dia, and then most importantly visit doktor lah, doktor ke psychiatrist macam tu. Baik, terima kasih. Saya Hanina Tira binti Muhammad Afizal, nombor matrik 10 DEE 22F1039. Rumusan. Mengetahui tahap kesihatan mental terutamanya dalam kalangan kanak-kanak dan remaja pada masa kini juga amat penting sebagai langkah awal sebelum merangka program intervensi sesuai untuk golongan ini. Isu masalah mental remaja dapat diatasi dengan adanya literasi kesihatan mental yang tinggi dalam kalangan remaja. Selain itu, literasi kesihatan mental remaja dapat ditingkatkan dengan adanya usaha seperti program dan kempen kesihatan mental dalam kalangan remaja yang mana boleh digiatkan dan juga dinilai keberkesanan program yang sedia ada agar dapat menghasilkan impak yang positif. Akhir sekali adalah menjadi peranan setiap individu dalam masyarakat untuk bersama-sama membudayakan gaya hidup yang sihat, berintegriti, berakhlak serta amanah terhadap diri sendiri serta agama. Nilai-nilai murni yang diamalkan oleh masyarakat ini akan meresap dan menjadi amalan pada generasi akan datang.